Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba', saya muliakan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Jalil, PPA 1 Malaysia, Al-Jalil, Bukit Jalil. Sahibu Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita menyambung pengajian kita, iaitu daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih lagi berada pada hadis yang ke-35. Hadis yang kita bacakan sebelum-sebelum ini agak panjang sedikit dan banyak perkara yang boleh kita kupas daripada hadis ini, dan insya-Allah kita akan tamatkan ataupun selesaikan syarahan dan juga mengambil faedah daripada hadis yang ke-35 ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau boleh kita recall ataupun kita recap semula, hadis yang ke-35 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebutkan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kita saling dengki-mendengki, wala tahasadu, wala tanajashu, jangan kita bersikap ataupun melakukan perlakuan, melakukan najash. Yang ini kita dah bincang sebelum ini. Wala tabaghadu, jangan kita saling benci-membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi antara satu sama lain. Maksudnya jangan tikam belakang kawan kita. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba', jangan kita menjual di atas jualan saudara kita yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu, setiap muslim itu adalah saudara bagi kepada muslimnya yang lain. La yazlimuhu, maka dia tidak akan menzaliminya, iaitu sahabatnya ataupun orang muslim tersebut. Wala yakhziluhu, dan dia tidak berpaling sekiranya sahabatnya itu, orang muslim itu, meminta bantuan. Wala yakzibuhu, dia tidak menipu ataupun mendustakannya. Wala yahqiruhu, iaitu dia tidak merendah-rendahkannya. Dan Nabi SAW sebutkan at-taqwa hahuna. Nabi SAW menyebutkan takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Yang mana Nabi tunjukkan kepada dadanya yang mulia, dan Nabi berbuat demikian sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Kata Nabi SAW seterusnya, cukuplah seseorang dikatakan buruk, mempunyai sikap yang buruk, jika ia merendahkan saudaranya yang muslim, iaitu merendahkan saudaranya yang lain, muslim yang lain. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim ke atas muslim yang lain itu haram, iaitu darahnya, hartanya dan juga harga diri dan juga maruahnya.
So ini yang telah kita bincangkan. Ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan, iaitu apabila Nabi SAW, kita dah bincangkan tentang wala tahasadu, apa maksud hasad, apa maksud najash, apa maksud tabaghadu, wala tadabaru. Dan kemudian Nabi SAW dia sebutkan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kita ini apa dia? Hamba Allah yang ikhwan, yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Dan seorang muslim itu adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu. Dia tidak menzaliminya, dia juga tidak kalau saudaranya itu meminta bantuan, dia tidak menolaknya. La yakzibuhu, dia tidak menipu ataupun mendustakannya. Wa la yahqiruhu, tidak merendah-rendahkan muslim yang lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia sebut dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, bila Nabi SAW dah sebutkan larangan, jangan sifat dengki, jangan bersifat ataupun melakukan perbuatan najash, jangan kita saling membenci, wala tadabaru, jangan kita membelakangi setiap daripada saudara kita yang lain, dan kita juga tidak menjual di atas jualan saudara kita. Kesemuanya ini mengakibatkan perkara ataupun yang kita sebutkan persaudaraan sesama Islam itu akan musnah. Sifat dengki, benci membenci, semua yang Nabi sebutkan di atas ini, dia akan memusnahkan persaudaraan seseorang tersebut. Baik sama ada dia sesama Muslim, bahkan kadang-kadang boleh menyebabkan di antara ahli keluarga juga boleh musnah. Persaudaraan di atas, orang kata, pertalian darah. Sebab itu bila Nabi SAW sebutkan selepas itu, wa kunu ibadallahi ikhwana, Nabi suruh kita jadi hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Dan antara yang menarik yang Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali disebutkan, dia kata apa? Bila Nabi sebutkan tadi larangan-larangan tadi, seolah-olah Nabi SAW nak menyebutkan bahawa larangan tersebut, kita katakan tadi, ianya akan memusnahkan persaudaraan. Dan dalam masa yang sama selepas itu Nabi sebutkan apa? Jadilah kita hamba Allah yang mana bersifat bersaudara. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia sebutkan apa? Larangan itu adalah yang kita katakan larangan tahrim, haram untuk kita melakukan. Dan dalam masa yang sama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia kata, bagaimana pula untuk kita menjadi seorang Muslim, sesama Muslim yang bersaudara? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia bawakan satu hadis Nabi, mafhum hadis Nabi SAW. Apabila Nabi SAW sebutkan haqqul muslim alal muslim sittah, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain itu ada 6 perkara dalam sebuah hadis. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, apabila seseorang itu memberi salam, maka dia kena menjawab salam saudaranya itu. Hak. Kalau sahabat kita, orang Muslim, bagi salam kepada kita, Assalamualaikum, wajib ke atas kita untuk menjawabnya. Dan kemudian tashmid. Apa itu tashmid? Tashmid al-atis, iaitu bila kita dengar saudara kita ataupun Muslim yang lain ini dia bersin, kita kena tashmid. Apa tashmid? Bila dia sebut, dia bersin, dia kata Alhamdulillah. Apa jawab kita? Ataupun yang kita dengar ni, kita nak sebut apa? Kita akan sebutkan Yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kamu. Kita dengar orang bersin dan kemudian orang bersin itu sebut Alhamdulillah, maka orang yang dengar, Muslim yang dengar sekelilingnya kena sebut Yarhamukallah. Sunnah. Dan berbalik semula kepada orang yang bersin tersebut. Bila dia dengar orang tu doakan dia Yarhamukallah, apa dia jawab balik? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ni sunnah tuan-tuan. Orang yang bersin, bila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Orang yang dengar akan sebut Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi, dia dengar balik, orang tu sebut Yarhamukallah, dia jawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kamu dan memperelokkan urusan kamu. Tuan-tuan, cantik tak benda tu? Orang bersin, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang yang dengar Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kamu.
Kemudian didoakan balik oleh orang yang bersin. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nabi kata itu, hak Muslim ke atas orang Muslim. Tashmid, iaitu orang yang bersin dan orang yang mendengar bersin tu ada jawapan ataupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi, doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menjawab, dan kemudian orang yang mendengar tu nak menjawab apa balik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tasyyi' al-janazah. Ikut jenazah sahabat kita ataupun orang Muslim yang lain yang meninggal dunia. Itu sunnah, hak. Hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihatlah siapa yang pernah pergi umrah dan sebagainya. Boleh dikatakan tiap-tiap waktu tu ada orang meninggal, betul tak tuan-tuan? Lepas habis sembahyang tu, jadi apa ni? Siapa ni? Imam ke, AJK ke yang di Masjid Nabawi ke, Masjidil Haram ke, dia akan bagi tahu salatu alal mayyit. Dia akan sebutkan, ni ada mayat ni, kita nak solat ke atas mayat tersebut. Dan tuan-tuan akan perasan, mereka selepas solat itu orang berpusu-pusu nak bawa jenazah dia untuk pergi sama ada ke Baqi' kalau di Madinah, ataupun kalau di Masjidil Haram itu bawa keluarlah kerana dia ada perkuburan yang lain. Kita akan nampak berpusu-pusu orang cuba untuk mengiringi. Kadang-kadang kita tak tahu dia kenal ke tak orang ni. Boleh jadi tak kenal pun. Tapi nak mengambil sunnah. Dan kalau boleh sampai kita ke kuburan itu, kita duduk. Lebih-lebih lagi kalau sahabat kita, kawan-kawan kita. Kan kita duduk di sini berjiran dan sebagainya. Boleh jadi ada daripada sahabat-sahabat kita yang pergi dan sebagainya. So inilah masa untuk menunjukkan hak seorang Muslim itu ke atas Muslim yang lain. Dan seterusnya, yang keempat, Nabi SAW sebutkan juga, memulakan salam, ibda'us salam. Seorang Muslim ke atas Muslim yang lain, bila dia jumpa dengan Muslim yang lain, maka dia memulakan salam. Itu pun juga adalah sunnah. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis sahih yang lain, Nabi pernah ditanyakan, ayyul Islam khair? Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Ataupun Islam yang bagaimanakah yang terbaik? Ditanyakan kepada Nabi SAW. Apa Nabi jawab? Ada dua benda. Nabi jawab ada dua benda. Pertama, it'amut ta'am. Bagi orang makan. Dan yang kedua, Nabi SAW sebut, bagi salam kepada orang yang kita kenal. Dan lagi satu apa? Kepada orang yang tidak kenal. Itu adalah ciri-ciri Islam ataupun seorang Muslim yang baik. Dia bagi orang lain makan, belanja orang makan, lebih-lebih lagi pada orang yang susah. Kan? Ada masa dia ada duit lebih sikit, dia belanja ahli karya ke dan sebagainya, ataupun dia hantar ke mana mungkin dia tahu dalam komuniti dia tu ada orang yang susah, dia bantu. Dan yang kedua, Nabi SAW sebutkan bagi salam. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, antara ciri-ciri ataupun Nabi SAW sebutkan, kalau kita ni nak masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat dan sejahtera, antaranya Nabi SAW sebutkan, afshus salam wa at'imut ta'am. Bagi salam dan juga bagi orang makan. Sekali lagi, dalam banyak hadis tuan-tuan, kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, anjuran banyak bagi orang makan, antara anjuran-anjuran yang baik. Banyak bersedekah termasuklah bagi orang makan. Dan begitu juga antaranya adalah perkara yang kita katakan simple, bagi salam. Wasallu wan nasu niyamun, kata Nabi SAW. Kita solat malam ketika mana manusia lain sedang tidur. Wasilul arham, dan yang keempat, hubungkan silaturahim. Nabi kata selepas itu kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat dan sejahtera. Dan itu antara beberapa perkara yang perlu kita kena ambil penting. Hak Muslim ke atas seorang Muslim yang lain. Kerana apa? Walaupun kalau kita ni kadang-kadang kita ada kehidupan kita sendiri. Tetapi selama-lamanya kita tidak akan boleh hidup bersendiri. Bila kita mati pun kita tak boleh nak uruskan jenazah kita. Macam mana kita nak uruskan jenazah kita tuan-tuan sendiri? Kita memerlukan pada orang lain. Kalau kita bantu orang lain dalam keadaan mereka susah dan sebagainya, Allah SWT akan membantu kita dalam keadaan yang susah. Dan ini kita akan baca hadis yang ke-36. Kalau sempat, kita akan bacakan. Hadis yang ke-36 menceritakan tentang perkara itu.
Dan Nabi SAW sebut al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah ikhwah ataupun adalah saudaranya kepada seorang muslim yang lain. Jadi jangan kita menzalimi orang, ataupun yang kita katakan jangan kita menzalimi muslim ataupun sahabat kita ataupun orang muslim yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kunu bila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sebutkan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kita hamba Allah yang mana bersaudara. Dan begitu juga bila kita baca hadis itu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan la yazlimuhu, jangan kita menzalimi dia. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menceritakan kepada kita, unsur akhaka zaliman aw mazluman, bantu saudara kamu yang zalim dan juga orang yang dizalimi. Kan? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu iza kana mazluman. Kita akan bantu orang yang apabila dia itu dizalimi. Afara'aita iza kana zaliman kaifa ansuruhu. Tapi kalau seseorang itu zalim, dia sedang menzalimi orang lain, macam mana kita nak membantu dia? Adakah kita membantu dengan sama-sama menzalimi orang tu? Ini mungkin yang timbul ada sedikit confused. Sahabat dia tak faham apa yang dimaksudkan dengan apa yang Nabi kata, bantulah saudaramu yang sedang zalim ataupun yang sedang melakukan kezaliman ataupun yang sedang dizalimi. Dan Nabi SAW sebutkan tahjuzuhu au tamna'uhu minaz zulmi fa inna dhalika nasruhu. Nabi SAW sebutkan dengan menahan dia dan juga melarang dia. Kita tegah orang zalim daripada melakukan kezaliman. So itu adalah cara kita membantu orang yang zalim. Bukan kita tolong kezaliman dia. Kita tahu dia ni kaki pukul, kita tambah sedas, tambah sekali. Bukan maksud itu. Tapi maksudnya dengan kita menahan kezaliman yang sedang dilakukan terhadap seseorang tersebut. Dan terusnya tuan-tuan, kalau kita boleh lihat dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW sebutkan tentang at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, sambil Nabi SAW menunjukkan, mengisyaratkan ke dadanya yang mulia. Sebanyak 3 kali. Dan kita perlu tahu bahawa sesungguhnya takwa ini permulaan, asalnya adalah memang di dalam jantung hati kita. Bila disebutkan takwa ni, dia melibatkan fungsi jantung hati kita. Dan bila baik jantung hati kita itu, barulah baik segala amalan kita. Sebab itu antara rukun khutbah, kalau kita lihat orang yang jadi imam, hari itu ada heboh di mana ke? Di Selangor ke? Kata khutbah solat Jumaat satu masjid itu tak sah. Sebab bila imam tu katanya tak menyebutkan perkataan takwa, tak memberikan nasihat tentang bertakwa di dalam khutbah. Dalam mazhab kita tuan-tuan, takwa menyebut ataupun menyuruh bertakwa, menasihati jemaah dengan takwa, itu adalah rukun khutbah. Tak cukup satu tu tak sah Jumaat. Jadi saya tak pasti apa kesudahan kes tersebut, tapi ada baru lagi dalam tahun ni juga isunya. Imam tu, khatib tu dia terlupa. Katanya dia terlupa nak menyebut tentang pesanan bertakwa kepada Allah. Kalau kita dengar dalam khutbah gitu, tiap-tiap Jumaat kita dengar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku menasihati diri aku, mewasiatkan menasihati diri aku dan juga diri kamu, kata khatib, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian disebutkan lagi dalam bahasa Melayu lagi, dengan apa cara bertakwa itu? Dengan melakukan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan meninggalkan segala larangannya. Makanya kita boleh faham di sini, takwa itu adalah dia ada kesinambungan daripada amalan jantung hati kita dan juga amalan jawarih, perbuatan kita. Apa yang menzahirkan perbuatan kita itu, dia adalah menzahirkan sifat takwa seseorang.
Apa yang kita zahirkan, cara kita bercakap, cara kita berjalan. Berjalan mungkin orang tak perasan sangat. Kadang-kadang ada orang jalan laju, ada orang jalan perlahan. Tapi kadang-kadang benda-benda yang boleh orang nampak. Cara kita bercakap, kan, cara kita bermuamalah dengan orang lain. Benda itu semuanya boleh menzahirkan sifat takwa seseorang tersebut. Secara zahirnya kita boleh nampak, okey dia ni baik. Cakap dia tu cakap yang baik. Dia cakap dengan orang tua sebagai contoh, adik-adik kecil dia cakap dengan orang tua beradab. Kan? Kalau kita bercakap dengan sesama kita, dengan kawan kita, orang mungkin yang lebih tua daripada kita pun, kita gunakan bahasa yang elok dan sebagainya. Orang boleh nampak di situ. Tetapi kadang-kadang ada orang dia akan cuba menggunakan hadis ini dengan satu pemahaman yang salah. Apabila dia menyebutkan at-taqwa hahuna, dia kata takwa itu di jantung hati. Dia tak ada kena-mengena dengan sifat luaran ni. Kadang-kadang kita pernah dengar ada orang kata, aku ni tak bertudung pun, tapi hati aku baik, dia kata. Contoh, kita selalu dengar, aku ni walau aku tak bertudung, contoh kalau ada orang perempuan yang sebut gitu, aku ni kalau aku tak bertudung tapi hati aku baik. Kita katakan boleh jadi betul pada satu tempat tapi salah pada satu tempat. Sebab apa? Sebab kita sebutkan tadi, walaupun Nabi SAW sebutkan at-taqwa hahuna, itu hanya satu part daripada takwa. Bila Nabi SAW nak menggambarkan keseluruhan takwa itu ada pada jantung hati seseorang. Dan dalam masa yang sama, ia juga menzahirkan amalan perbuatan tersebut. Sebab apa? Dalam sebuah hadis sahih yang lain, kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok, tak lihat kepada rupa paras kita, luaran kita, dan juga amwalikum, dan harta benda kita. Allah tak tengok benda tu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kepada apa? Jantung hati kita. Dan Nabi SAW sebutkan satu lagi, wa a'malikum, dan juga amalan kita. Sebab itu kita katakan, kalau orang yang cuba dia nak ambil hadis ni, dia kata Nabi kata takwa itu dalam hati je. Jadi tak perlu semua amalan luaran ni, tak kisah aku pakai seluar pendek ke, nak keluar berjalan ke, aku pakai pakaian ke, yang orang kata tak senonoh ke dan sebagainya, maka tak ada kena-mengena, sebab takwa itu dalam hati. Kita katakan salah, pemahaman sebegitu salah. Sama juga dengan macam tadi yang kita katakan tadi. Bila ada orang kata saya ni walaupun saya ni minum arak, tapi hati saya baik, tuan-tuan, dia kata begitu. Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi ini, Nabi SAW sebutkan, yanzuru ila qulubikum. Nabi tengok kepada hati kita. Minta maaf. Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok pada jantung hati kita. Wa a'malikum, amalan kita. Kalau seseorang itu mempunyai sifat takwa yang tinggi, maka benda itu akan terzahir dengan perbuatan dia. Dia akan melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan dia akan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. So itu, kita perlu faham konsep ini. Bukannya kita nak guna hadis ini, kita katakan, oh, takwa itu dalam hati, dia tak ada kena-mengena dengan amalan perbuatan kita luar. Tak ada, tak betul. Dia perlu lihat bersekali. Nabi SAW dalam hal ini, dalam keadaan ini, hanya menunjukkan tentang yang kita sebutkan bahawa sesuatu amalan itu, takwa itu, bermulanya ianya adalah daripada jantung hati kita. Sebab itu kalau kita boleh lihat lagi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di kalangan kita ini. Paling dekat dengan Allah, paling Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, paling Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Siapa? Orang yang paling kuat takwanya. Dan kalau kita boleh lihat banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW menceritakan tentang yang mana kadang-kadang perkara yang berkaitan dengan amalan jantung hati ini, kadang-kadang kita tidak boleh kita tak nampak sebenarnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menilai perkara yang berkaitan dengan jantung hati kita. Tetapi kadang-kadang bila kita melihat perbuatan yang salah,
maka itu adalah menzahirkan dalam keadaan tertentu. Mungkin seseorang itu berada dalam keadaan lalai, silap. Sebab itu bila dalam kita berinteraksi dengan dosa, kita katakan, kita benci tu, kita bencikan apa tuan-tuan? Kita bencikan dosa tersebut, betul tak? Kita bukannya benci kepada orang yang buat pelaku tersebut. Kerana apa? Boleh jadi pelaku itu dalam masa-masa yang akan datang, dia boleh jadi lebih baik daripada kita. Dia boleh lebih baik daripada kita. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebutkan, amalan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat adalah pada pengakhirannya. Sebagai contoh, seseorang mungkin dia ni terkenal dengan melakukan banyak maksiat, minum arak dan sebagainya, berjudi dan sebagainya. Boleh tak kalau dalam satu masa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakhiran dia itu adalah dalam keadaan dia bertaubat dan dia meninggalkan perkara-perkara maksiat tersebut? Boleh jadi tak? Boleh. Dan dia melazimi akhir-akhir hayat dia itu dengan melakukan istighfar dan sebagainya, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan amal soleh dia. Maka dia akhir dia itu adalah dalam keadaan, kita katakan keadaan yang baik. Yang kita ini tuan-tuan, saya pun sama, yang duduk depan tuan-tuan ni, yang berceramah, yang bercakap ni, saya tak tahu pengakhiran saya macam mana. Kita mohonkan agar pengakhiran kita ini adalah husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Dalam kita boleh beribadah dengan baik, dan kita boleh menyebut nama Allah, kita boleh berzikir, dan yang penting kita masih lagi berada di atas jalan Islam sehinggalah kita meninggalkan dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kalau kita boleh lihat juga, bila Nabi SAW sebut, bihasbi mri'im minasyar an yahqira akhahul muslim, dalam hadis yang sama Nabi SAW sebut, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, cukuplah seseorang itu kita katakan dia mempunyai akhlak yang buruk, bila mana dia merendahkan saudaranya yang muslim yang lain. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan banyak hadis Nabi SAW, Nabi SAW melarang seseorang itu merendah-rendahkan orang lain, merendah-rendahkan muslim yang lain ataupun muslim yang lain, kita katakan saudara kita dan sebagainya. Padanya itu ada sifat kesombongan. Padanya itu ada sifat kesombongan. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia betul, dia rasa dialah segala-galanya, sehingga kan apa yang orang lain bawakan ataupun apa yang orang lain nak sampaikan, padanya tak ada apa. Dia hanya dia sajalah yang betul, yang kita katakan. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi SAW sebutkan tentang apa itu yang dimaksudkan dengan kesombongan. Kesombongan itu dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, Nabi SAW sebutkan, al-kibru batarul haqq. Kibir, sifat orang kata sombong, bermegah diri, berbangga diri ni adalah batarul haqq. Dia ni orang yang suka menolak kebenaran. Orang dah kata dia tu kau salah dalam bab ni, dia tak nak galah. Dia kata tak, aku betul. Itu maksudnya orang yang sombong. Wa ghamtun nas, dan juga orang yang merendah-rendahkan manusia. Batarul haqq wa ghamtun nas, kata Nabi SAW. Orang yang kibir, orang yang mempunyai sifat sombong ini apa dia? Iaitu orang yang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, orang yang merendah-rendahkan orang lain. Sebab tak hairanlah tuan-tuan, orang yang sombong ini, Nabi SAW memberikan ancaman yang besar tuan-tuan. Bila Nabi SAW sebutkan, la yadkhulul jannah, tidak masuk seseorang itu ke dalam syurga, man kana fi qalbihi, siapa yang pada jantung hatinya itu, mithqalu dzarratin min kibr, iaitu pada hatinya itu terdapat kesombongan walaupun sebesar zarrah. Sombong ini tuan-tuan, dia memusnahkan diri sendiri. Dia menolak kebenaran, dia akan selama-lamanya dia akan berada dalam kejahilan. Dan inilah yang berlaku kepada apabila dakwah Nabi SAW. Nabi SAW nak dakwah kepada kaum musyrikin di Mekah. Mereka ini bukannya apa? Satu je. Mereka ini menolak kebenaran yang ada pada Nabi SAW. Kalau kita lihat ada hadis-hadis yang saya ceritakan sebelum ini, ada menceritakan tentang bagaimana, apakah sebabnya mereka ini menolak. Sedangkan Nabi SAW itu adalah
Al-Amin. Yang dikenal oleh kalangan Quraisy itu daripada kalangan orang yang paling jujur sekali dalam masyarakat tersebut. Tak pernah menipu, tak pernahlah mereka tahu bahawa Nabi SAW ketika kecilnya ke masa remajanya itu, orang kata apa? Melakukan perkara yang tak elok. Bahkan semua orang tahu bahawa Nabi SAW orang yang kata Masya Allah, memang orang yang baik. Tapi sebab apa mereka tak terima? Sedangkan kalau orang baik yang bercakap, kita mesti terima tuan-tuan. Logiknya, kita kenal orang tu dengan cara dia yang baik, tak pernah menipu. Kalau kita bercakap ataupun dia bagi maklumat bagi kita akan, siapa cakap tu? Ini, dia ni orang baik, kita percaya. Tapi Nabi SAW bila dia nak bawa risalah nubuwah, kenabian dia, nak suruh mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak nak. Bukan disebabkan Nabi. Dia orang tahu Nabi itu adalah seorang individu yang sangat hebat. Al-Amin, digelar dengan gelaran-gelaran yang baik. Semua orang kenal Nabi SAW sebagai seorang manusia yang sangat-sangat baik. Tapi yang mereka menolak disebabkan apa? Kesombongan mereka. Kesombongan mereka. Sebab itu Nabi SAW sebut Al-Kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat sombong itu, kibr itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendah-rendahkan manusia. Baik. Begitu juga kalau boleh lihat dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, di dalam musnadnya, Al-Imam Ahmad membawakan sebuah hadis dengan menyebutkan innamal kibru man safihal haqq wa ghamasan nasa bi'ainaihi. Dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya kesombongan itu siapa saja yang tidak mahu ataupun tahu terhadap kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Dia berkata dipandang orang di sebelah mata je tuan-tuan. Nampak dia biasa je kan. Dia judge dengan rupa paras seseorang tu. Sedangkan kita dah baca hadis tadi. Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Nabi sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang rupa kita. Rupa parah kita, apa pakaian kita, jenama apa, tak tahu. Allah tak pandang semua tu. Dan Allah tak pandang pun harta kita. Kita ada rumah berapa biji, tak ada. Tapi Allah pandang apa? Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu Wa Taala pandang jantung hati kita. Hati kita ni baik atau tidak. Dan juga amalan kita. Nak menunjukkan keterikatan takwa itu dengan amalan. Nak menolak tadi kita katakan bila ada orang kata takwa itu dalam jantung hati je. Macam hadis Nabi tu. At-taqwa hahuna. Dia kata takwa tu dalam jantung hati kita je. Bukan. Ni tak payah. Amalan-amalan ni tak payah. Sebab itulah timbul yang tadi perkataan-perkataan. Saya ni walaupun tak bertudung. Tapi hati saya baik. Saya ni pun walaupun orang kata apa. Minum arak, berjudi. Tapi hati saya baik. Tak betul. Tak tepat. Dan bahkan salah sama sekali konsep takwa yang difahami secara begitu. Baik. Begitu juga tuan-tuan. Bila Nabi SAW sebut yahqiran nas, merendah-rendahkan manusia. Satulah tuan-tuan yang kita boleh nampak tuan-tuan. Ni pun ada masa lagi. Saya bukanlah nak berkempen ke apa, cakap politik tidak. Orang kata dalam kehangatan PRN ni, kita akan melihat ramai orang bercakap di media sosial ke. Kadang-kadang dia tak bertanding pun, tapi dia punya ulas tu tuan-tuan, mengalahkan orang lain. Kita kena jaga mulut kita tuan-tuan. Jangan kita bercakap sesuatu bukan orang kata perkara yang tidak benar terhadap seseorang yang lain. Kita buat fitnah pada dia. Kita tak tahu pun perkara. Kita walaupun kita kata kita PRN lah. Kita balik kita mengundi, okey, settle lah. Tak perlu kita nak gaduh-gaduh. Kita nak kutuk-kutuk orang tuan-tuan. Benda ni pun 4 tahun sekali tuan-tuan. Tak ada, bukanlah kiranya kita nak kata nak setiap hari kita nak begitu. Tak. Kadang-kadang dalam kehangatan orang nak berkempen ni, kadang-kadang kita kena jaga mulut kita. Tak kisahlah orang yang bertanding ke, orang yang tak bertanding ke, kita ni ke. Sebab apa? Kadang-kadang kita nampak ada trend. Bukanlah trend. Kadang-kadang kita nampak dalam kegairahan dia nak berkempen, dia nak bercakap tentang apa manifesto ke apa, diselitkan juga untuk dia merendah-rendahkan orang lain. Tak betul tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh juga je nak kata saya memang begini Ustaz sebab saya orang Melaka. Apa kena dengan orang Melaka boleh cakap benda, orang kata boleh bercakap perkara yang kasar, yang tak elok. Tak betul kita katakan saya memang begini sebab saya orang utara, cakap memang derah. Tak betul kita kata, apa kaitannya?
seseorang itu dengan bangsa ataupun dia asal daripada sebuah negeri sehinggakan dia boleh bercakap perkara yang tak baik. Tak betul kita kata. Jaga. Sebab apa? Antara ciri-ciri orang yang merendahkan orang lain, dia akan cuba untuk cuba untuk menjatuhkan reputasi seseorang tersebut. Sebab itu kita boleh dengar bila Nabi SAW melarang, iza qala rajulul, sekiranya ada seorang lelaki berkata kepada seorang lelaki yang lain ataupun berkata kepada orang yang lain, kepada kumpulan yang lain, halakan nas fahuwa ahlakuhum, kata Nabi SAW. Jika ada seorang berkata kepada orang yang lain, telah binasalah mereka itu, sesungguhnya mereka yang paling binasa. Orang yang bercakap tu sebenarnya yang binasa. Kita kena jaga tuan-tuan. Percakapan kita ini juga zahirkan ketakwaan kita. Orang yang bercakap, orang yang bertakwa, dia akan bercakap dengan percakapan yang elok. Walaupun kalau dia tak ada apa nak cakap pun dia diam je tuan-tuan. Sama lah tu. Saya pun tuan-tuan untuk peringatan diri saya juga. Dan seterusnya tuan-tuan, bila Nabi SAW yang terakhir, bila Nabi SAW sebutkan kullu muslim alal muslim haram, setiap seorang muslim itu ke atas muslim yang lain itu ada perkara yang diharamkan di antara kita. Apa dia tuan-tuan? Damuhu, darah. Kita tak boleh sesuka hati nak menumpahkan darah saudara muslim kita yang lain. Tak ada sebab untuk kita membunuh orang lain, menyakiti orang lain, melukai orang lain. Tak boleh tuan-tuan. Nabi kata haram benda tersebut. Wa maluhu, harta dia tu adalah harta yang haram untuk kita ambil. Kita nak curi, kita nak rampas, tak boleh tuan-tuan. Dan irduhu, dan ini juga antara perkara yang penting tadi yang kita sebutkan. Kita tak boleh untuk kita merosakkan reputasi dia. Haram ke atas kita untuk, orang kata apa, mencemarkan maruah seorang muslim yang lain. Tak boleh tuan-tuan. Bila Nabi SAW sebut al-muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Harta dia, darah dia dan juga maruah, ataupun kita sebutkan sebagai harga diri dia, maka kesemuanya itu adalah haram bagi seorang muslim ke atas muslim yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah yang wafat pada tahun 261. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu adalah beberapa intipati. Banyak tuan-tuan yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Bila kita sebutkan tadi di bahagian yang atas, Nabi SAW mengharamkan kita untuk melakukan perkara-perkara. Apa dia? Wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi SAW sebut, jangan kita bersifat hasad, jangan kita melakukan najash, dan jangan kita tabaradu, saling benci-membenci, dan wala tadabaru, jangan kita saling membelakangi antara seorang muslim dengan seorang yang lainnya, dan jangan kita menjual di atas jualan seorang muslim kita yang lain. Dan dalam masa yang sama, bila Nabi SAW larang perkara tersebut, Nabi menyebutkan kita ni kena jadi ikhwana, kena bersaudara. Dan yang tadi yang saya sebutkan, antara cara, apa yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, dia sebutkan, untuk jadi seseorang itu bersaudara, antaranya adalah dengan kita melakukan tadi hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Kan, tadi bagi salam, tashmid, al-atis, kan, kalau orang bersin, so dia jawab, dan kemudian dia doakan kepada orang yang bersin. Kemudian orang yang bersin tadi mendoakan kepada orang yang menjawab bersin dia tu tadi. Tasyyi' al-janazah, ikuti jenazah, turuti jenazah. Wa iyadatil marid, dan juga menziarahi orang yang sakit. Itu sunnah tuan-tuan. Itu orang kata hak muslim terhadap muslim yang lain. Kita dengar ada ahli qaryah kita katalah, dia ni mungkin dah lama kita tak nampak datang ke surau, ke masjid. Kenapa tak sihat ke? Tanya dia, apa halnya Haji tak datang? Tak sihat, demam. Bolehkah kami nak ziarah? Tanya dia. Kalau keadaan dia mengizinkan, maka ziarah dia tuan-tuan. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi SAW menceritakan ataupun mengkhabarkan kepada kita tentang fadilah ataupun fadilat, kelebihan orang yang menziarahi orang yang sakit. Antaranya apa? Didoakan oleh malaikat sebanyak 70,000 orang malaikat doakan. Orang yang datang ziarahi orang sakit ni, malaikat doakan tuan-tuan.
Kita tuan-tuan, dalam Facebook pun kawan pun berapa ribu je pun. Itu pun kita tak kenal tuan-tuan. Kawan kita Facebook tu ada ke rasanya doakan kita? Wallahualam, mungkin ada kawan-kawan kita yang baik yang doakan kita. Tapi bila Nabi SAW sebutkan 70,000 malaikat doakan kita tuan-tuan. Itu bukan benda yang main-main tuan-tuan. Doa daripada malaikat. Makhluk Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan memang taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakan kita. Tuan-tuan pergi. Kalau ada sahabat kita sakit, pergi ziarah dia. Kerana apa? Menziarahi orang sakit tu akan menimbulkan satunya keinsafan pada orang yang datang sendiri. Orang yang datang ziarah tu bila dia tengok sahabat dia sakit dan sebagainya, dia akan tahu, dia akan kenang macam mana keadaan aku kalau aku sakit nanti. Dan dia akan lebih merasakan bersyukur terhadap nikmat sihat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Dan tuan-tuan, dari sudut orang yang sakit, yang diziarahi oleh kawan-kawan dia, dia akan seronok tuan-tuan. Ada orang datang ziarah dia. Dia rasa bersemangat. Dia dah, oh ada orang ingat aku. Aku kena hidup. Aku kena lawan penyakit ni. Dan datang tu pula kadang-kadang datang dengan doanya, datang dengan bawa hadiah sedikit untuk menceriakan dia. Itu semua nak menunjukkan kasih sayang kita sebagai seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Tuan-tuan, ada orang sakit, ziarah tuan-tuan. Ada kalau keadaan mengizinkan boleh pergi ke rumah dia, ziarah. Kalau dia sakit di hospital boleh izin, boleh masuk, ziarah. Jumpa orang yang sakit, doakan orang yang sakit tersebut. Dalam masa yang sama kita juga boleh menginsafi diri kita. Kita lihat apa yang ada pada kita waktu ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Itu yang boleh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah tuan-tuan antara nasihat-nasihat yang sangat-sangat besar terhadap kita apabila kita hidup di dalam bermasyarakat dan kita hidup sesama manusia. Perkara-perkara ini, la tahasadu, apa yang kita sebutkan ini, kalau kita buat, dia akan merosakkan persaudaraan. Dia akan merosakkan persaudaraan. Sifat hasad, benci-membenci, benda ni akan merosakkan persaudaraan kita, sesama kita. Sama ada kita duduk dalam qaryah ke, bahkan yang tadi kita sebutkan juga, antara adik-beradik pun kadang-kadang boleh pecah belah disebabkan sifat-sifat ini. Maka perhatikan tuan-tuan hadis ini dan sama-sama kita mengambil iktibar daripadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita sama-sama mengamalkan hadis ini. Jadi sekadar itu saja daripada saya, insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya kita akan bacakan hadis yang ke-36 tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, iaitu hadis yang menceritakan tentang balasan yang sesuai dengan perbuatan seseorang tersebut. Dan insyaAllah kita akan bacakan pada minggu hadapan lah. Dan sekadar itu, sekali lagi tuan-tuan, mohon maaf sekiranya ada tersilap kata dan bicara. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memberikan kelapangan kepada kita pada masa-masa yang akan datang untuk kita mendengar lagi hadis Nabi SAW, memahaminya dan mengamalkannya dan kita menyampaikannya kepada yang lain. Jadi sekadar itu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.